اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. صاحب الفضيلة Ustaz An-Nur yang merupakan penganjur kita pada pagi ini, beliau dan di masjid apa nama? Masjid Bandar. Masjid, nama masjid Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Nama beliau adalah Abu Ubaidah Amirun Ibnu Al-Jarrah dengan ha besar. Ada orang tulis dengan Al-Jarrah dengan ha kecil. Dengan apa? Dengan ha simpui. Dia Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Kalau eja dengan Jarrah tu makna dia berbeza. Baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita diizinkan sekali lagi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memulakan hari kita dengan menuntut ilmu dan moga-moga menepati apa yang digesa oleh agama kita bahawa la antaqdu wa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Bahawa kamu memulakan pagi kamu dengan mempelajari satu ayat daripada kitabullah lebih baik bagi kamu daripada bersembahyang sunat sebanyak 100 rakaat. Wala an taghduwa fata'allama baban minal ilmi, bahawa engkau berpagian dan mempelajari satu bab daripada ilmu. Khairul laka min an tusalliya baban minal ilmi yu'malu bihi aw lam yu'mal. Sama ada diamalkan ataupun tidak diamalkan. Khairul laka min an tusalliya alf raka'ah. Lebih baik bagimu daripada kamu bersembahyang sunat sebanyak 1000 rakaat. Dan itulah di antara kelebihan yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap usaha kita untuk mendalami ataupun untuk memahami ilmu pengetahuan, kerana al-ilmu imamu al-amali. Ilmu adalah imam kepada amal. Wa man lam yakun bi ghairi ilmi ya'malu wa man yakun bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sesiapa yang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak dan tidak diterima. Jadi dalam agama kita diajar bahwasanya al-ilmu imamul amali, ilmu itu adalah imam kepada amal. Wal amalu bila ilmin la yakun, al-ilmu bila amalin jununun, kata Imam Al-Ghazali. Ilmu tanpa amal itu adalah gila. Wal amalu bila ilmin la yakun, amal tanpa ilmu itu adalah sesuatu yang tidak diterima. La yakun, tak jadi. Ilmu bila al-amalu bila ilmin la yakun. Baik. Al-ilm itulah banyak apa? Banyak asar, banyak panduan daripada ulama kita kenaan dengan perkara tersebut. Saya diminta oleh Ustaz An-Nur untuk berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan, dengan tuan-tuan terutamanya, beberapa perkara yang berkaitan dengan etika kita sebagai imam.
maka saya memilih untuk menjadikan asas perbincangan kepada apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Al-Imam Al-Syahid Abdul Samad Al-Falimbani, seorang tokoh besar yang tidak asing bagi kita di negeri-negeri Melayu ini dan terutama kita di utara Semenanjung ini. Beliau seorang yang bukan sekadar menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada kita yang kita terhutang budi kepadanya sampai sekarang, juga mengorbankan darah dan nyawanya untuk mempertahankan bumi Islam di utara tanah Melayu ini daripada dicerobohi oleh pihak penjajah Siam satu ketika dahulu, sehinggalah beliau sendiri gugur syahid. Dan katanya di Cenok, saya telah pun menziarahi makam beliau di Cenok, katanya di situ badannya dan kepalanya masih lagi ada di Bangkok, di sebuah dalam museum kan, dalam istana, wallahu alam, dan dikatakan sampai sekarang masih lagi hidup darahnya yang kepala ni. Ini barakah ataupun kehebatan Syekh yang kita nak baca beberapa tulisannya, yang kita nak nak tumpang ilmu pengetahuannya, dan dia adalah seorang yang alim, amil, al-arif billah, al-mujahid fi sabilillah, al-syahid, orang yang mati syahid pada mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi saya minta sekali lagi kita membacakan suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para a'immah, para ulama al-amilin, guru-guru kita yang sama ada yang masih bersama dengan kita ataupun yang telah pergi menemui Allah Azza wa Jalla, ibu dan ayah kita, dan khusus kepada pengarang kitab ini, dan juga khusus kepada pengarang kitab asal ini yang diterjemahkan oleh beliau, iaitu kitab Lubab fi Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang diterjemahkan oleh pengarang ini. Moga-moga Allah melimpahkan kepada kita keberkatannya dan memberikan suatu wasilah kepada kita untuk mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Fasal keempat pada menyatakan adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Dan adalah bagi imam itu adab yang terdahulu daripada sembahyang, dan adab yang di dalam bacaannya, dan adab di dalam rukun sembahyang, dan adab kemudian daripada salam. Kalau zaman lah ni orang kata adab ni etika lah, etika. Jadi imam ini, kata beliau rahmatullahi alaih, ada beberapa adab, dan kita pun kena faham yang al-adab itu adalah fauqal ilm. Adab itu berada di atas ilmu. Al-adab samaratul ilm. Adab adalah buah kepada ilmu. Orang ada ilmu tidak ada adab. Al-ilmu bila adabin kannari bila hatabin. Ilmu tanpa adab adalah bagaikan api tanpa kayu api. Al-ilmu bila adabin kannari bila hatabin. Sebab tu orang ada ilmu tapi adab tak ada, dia kira cucuh ikut suka ya. Betul tak? Tuan boleh tengok dalam masyarakat, orang ada ilmu tetapi tidak ada adab, dia cucuh ikut suka.
Dia bakar ikut suka kerana dia tak ada hatab. Dia tak ada tempat nak duduk. Tapi dia tu adalah api. Jadi pengadaban ini adalah sesuatu yang amat diberi penekanan oleh para ulama, terutamanya di kalangan as-salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in. Kalau tak silap ingat, Abdullah ibn Mubarak ada pernah menyebut, kanu yata'abbaduna wa kanu yata'addabuna wa yata'abbaduna abna'ahum 20 sanatan qabla an yukhrijuhum. Di kalangan para sahabat generasi awal dahulu, mereka akan mendidik adab dan mendidik dengan ibadah. Dua perkara, at-ta'addub wa ta'abbud. Mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan adab dan ibadah selama 20 tahun sebelum dilepaskan keluar daripada rumah. Wallahu alam. Kita hari ini ada kebanyakan kita, zaman saya pun tingkatan 1 masuk apa? Masuk asrama dah. Bila kita dah dewasa ni, kita rasa kurang sesuai. Tingkatan 1 masuk asrama. Tak apa lagi. Lah ni ada ibu bapa hantar anak darjah 1 masuk asrama. Darjah 1 nak masuk asrama. Satu asrama duduk 100-200 orang, satu cikgu jaga sebagai wadah, ustaz ke apa ke. Itu tuan-tuan kena timbang balik. Kalau ada kebarangkalian zaman lah ni, fardu takdir semua boleh berlaku. Katalah saya jadi menteri pelajaran, katalah saya berhasrat untuk membuat satu peraturan, lepas tingkatan 3 baru boleh masuk asrama. 15 tahun. Dalam asyar tu dia sebut 20 tahun. Dia ajar dengan ibadah, dengan adab. Tak apalah, kita ambil 15 tahun. Takkan tak bisa duduk asrama. Siapa yang nak dan tengok kita? Kita anak 5 orang di rumah tak dan nak tengok, satu wadah jaga 50 orang. Dan lah. Boleh, tuan-tuan boleh timbang lah. Apapun tuan-tuan, adab ni perkara yang penting. Dan nak jadi tok imam, nak jadi pegawai masjid, pegawai surau, ada adab yang terdahulu daripada sembahyang, ada adab di dalam bacaan, ada adab di dalam rukun sembahyang, dan ada adab kemudian daripada salam. Jadi 4 perkara ni insya-Allah kita akan lihat pada pagi ini. Kata beliau rahmatullahi alaih, ada pun adab-adab yang terdahulu daripada sembahyang itu, iaitu 6 adab. Yang pertama, hendaklah yang menjadi imam itu orang yang disukai oleh makmum, dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada sukakan ia jadi imam. Bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum kenan. Okey. Dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, ada orang suka, ada orang tak suka, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada sukakan ia jadi imam itu. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang saleh-saleh dan orang yang beragama, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Okey. Jadi asasnya tok imam ini yang sebaiknya hendaklah orang yang diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau ada orang terima dia, ada orang tak terima dia,
dilihat kepada majoriti orang suka kepada yang mana satu? Dua. Ni ada dia punya SOP ni. Pertama, orang kenal. Yang kedua, kalau ada khilaf, pertikaian, ada orang kenal, orang tak kenal, tengok siapa yang ramai orang kenal. Kemudian SOP yang ketiga, dilihat pula, kalau ramai tak berkenan kat dia, tetapi sikit yang berkenan, namun ada pengecualian, sedikit yang berkenan itu adalah orang-orang yang diambil kira, yang kebilangan pada aspek agamanya, iaitu orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang saleh, maka diambil kira yang sedikit itu. Ini pertimbangannya. Ramai sekampung tu ada 30 rumah. Sekampung tu ada 300 rumah. Satu rumah ada 4 orang. Satu rumah ada 4. Satu rumah ada 4 orang sekurang-kurang. 300 ada 1,200 orang. Ada 1,200 orang penduduk taman tu mai mesyuarat nak lantik tu imam. Tengok yang mana dia berkenan. Kemudian tiba-tiba yang dok mai sembahyang jemaah tu lebih kurang 200 orang. Tiba-tiba hari mesyuarat mai 1,000 orang mai mesyuarat. 1,000 orang mai mesyuarat. Kaki ketum pun mai. Kaki bawah lagi. Jenis lah ni tuan-tuan. Boleh tak mai sembahyang, tapi masa pemilihan masjid, pemilihan surau, dia boleh hangkat ramai-ramai mai daftar sebagai pengundi. Itu bagi saya politiking dalam jawatan masjid. Yang tu pun sakit kepala juga. Pak ni duk angkat tangan, dekat geng hak depa bukan kenal tak mana pun. Satu, dekat geng hak depa suka mengikut kecenderungan mereka. Tentu pihak berkuasa agama seharusnya memberi pertimbangan macam mana yang Syekh sebut di sini. Patut hak ambil kira tu orang hak mai yang soleh-soleh. Kalau hak 200 orang hak duk mai tak tinggal. Hak duk mai jemaah tu, depa yang kenal siapa hak duk mai, siapa yang baca elok, siapa yang alim, siapa yang ada ilmu. Betul tak? Ni syok-syok lantik geng depa. Lepas tu mulalah imam buah nama saja. Lepas tu imam buah nama. Imam buah nama, tuan-tuan boleh tahu imam buah nama. Makan gaji buta. Dia Ustaz ni memang kata kat orang, saya tak kenal apa berlaku, saya tak tahu apa berlaku sini. Saya minta maaf no. Betul lah pula saya pun imam Qariah juga. Gaya pun macam imam buah nama juga. Okey. Jadi kalau yang tak berkenan tu ramai, yang berkenan tu sikit, tapi yang sikit tu adalah al-khiyarah, orang baik-baik, orang soleh, orang sembahyang jemaah tak tinggal, orang alim ulama. Kira hak yang sikit tu. Hak yang ramai tak suka tu, kaki ketum, tekpit, apa lagi? Kaki melangut, kaki melenggak, anak hantu. Dok main gitar tepi jalan, kaki kedai kopi, tak ambil kira. Walaupun dia ramai. Habis. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu. Satu, makruh kita jadi imam kalau ada belakang kita ni makmum yang lebih alim fiqh daripada kita. Okey, satu ni orang dok baca hadis berkenaan dengan didahulukan orang yang aqra, orang yang lebih qari. Okey. Ulama kita dalam mazhab Syafi'i melihat yang Nabi kata bila yang nak jadi imam tu di kalangan kamu orang yang paling qari. Nabi kata di kalangan kamu tu bukan di kalangan orang Bandar Tasik Mutiara. Nabi kata di kalangan kamu tu bukan di kalangan orang Tanjung, bukan di kalangan orang Pulau Pinang. Nabi kata di kalangan kamu tu di kalangan siapa? Jawab mai.
Nabi kata di kalangan kamu tu aqra'ukum tu, di kalangan kamu tu, di kalangan siapa? Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di kalangan sahabat-sahabat dia, semua alim fiqh, semua reti, semua mengaji kat Nabi. Orang paling baca paling elok lah. Jadi ada satu kekeliruan sikit, bila baca elok saja jadi imam. Bila baca elok saja boleh tarik macam Sudais ke, boleh tarik macam Shuraim ke, boleh tarik macam Hudhaifi ke, Syekh Ayub ke, tak nafi. Tapi apabila maklumat ilmu tak ada langsung, ni satu perkara yang merumitkan dan menjadikan salat masalah. Saya beberapa tahun yang dulu pernah diminta khidmat untuk interview bakal-bakal tu imam. Kebanyakan bakal-bakal tu imam yang main interview ni, kebanyakannya baca okey. Masjid akan hantar yang baca okey. Baca memang okey. Kita pun alhamdulillah baca okey. Tarik kau ni kan, okey. Tajwid okey. Tapi ada di antara tu rukun sembahyang pun tak tahu. Ni sahabat betul ni. Rukun sembahyang pun tak tahu. Perkara membatalkan solat pun tak tahu. Syurut qudwah pun tak tahu. Kedudukan imam makmum pun tak tahu. Syarat sah sembahyang jemaah pun tak tahu. Itu masalah. Sebab tu dalam mazhab kita, yang diutamakan pada amalannya adalah yang pertama al-afqah, yang paling faqih. Antara yang baca elok, yang baca tu boleh pakailah. Paling faqih pun kalau baca panjang pendek pun tak kena. Bukan faqih lah tu. Okey. Yang pertama yang paling faqih, yang afqah. Dan yang paling faqih tu yang paling faqih dengan hukum hakam berkaitan dengan sembahyang. Tertambah rukun nak buat macam mana, terkurang rukun nak buat macam mana, niat macam mana, rukun ilmu berkenaan dengan solat ni, rukun sembahyang, syarat sah sembahyang, sunat sembahyang, semua dia clear. Syurut qudwah macam mana, kalau imam dengan makmum dalam masjid macam mana, kalau imam dalam masjid, makmum luar masjid macam mana, kalau imam dengan makmum dua-dua tak duduk dalam masjid macam mana, kalau imam luar masjid, makmum dalam masjid macam mana, contoh. Yang ni pun seharusnya bukan sekadar pegawai masjid yang tahu, pegawai surau yang tahu, orang pentadbir masjid pun kena reti. Tak mana hak kata masjid, tak mana hak kena, apa hukum hakam yang berkaitan dengan masjid, apa boleh buat masuk, apa tak boleh buat masuk. Dia benda tu ada dalam kitab, tapi kita kurang nak menekuninya, nak tafakuh benda tu tak mau. Pasal kalau nak mengaji pun jenis nak dengar ceramah ya. Nak dengar ustaz menyanyi, nak dengar ustaz buat gelak-gelak, nak dengar ustaz buat lawak bodoh, nak dengar ustaz buat menyanyi lagu Hindustan, ustaz cerita fitnah tu, ustaz cerita fitnah ni. Politik satu lagi kita tolong. Mau saya nak ulas bab politik hari ni. Hukum kata melompat. Okey. Dan makruh jadi imam itu jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam itu, kecuali dia tak mau. Kecuali dia tak mau. Dia tak mau dah. Jadi tuan-tuan bayang, kata saya hari saya bertugas, Datuk Seri Hassan main mengajar. Tak apa orang Pulau Pinang tak kenal Datuk Seri Hassan. Kenal? Mantan mufti kita. Alim besar. Alim kabir. Tok guru lah zaman kita ni mana ada lah, habis lah. Betul lah. Jadi tak saya ugia, saya nak pergi duduk khabat jadi imam, kecuali saya kena minta izin kat dia dulu. Tak, Datuk Seri, Tok Guru, Datuk sila saya jadi imam. Tak apa, Tok Guru kita pula. Ni sasa kita imam langkah macam dengan apa? Macam dengan dia tu raja
kena tahu lah juga ni mufti kot, qadhi ke apa. Tu adab tu kena jaga. Tuan-tuan jadi imam dan kebiasaannya akan datang main mengajar, sebab tuan-tuan ni tuan-tuan guru yang apa? Yang tuan-tuan pun kenal lah. Tuan-tuan guru saya malas sebut lah, oleh jadi masalah pula. Jadi sebut apa nama Datuk Asal ni semua orang kenal lah. Jadi beradab. Sila Datuk jadi imam, okey tak apa. Tapi jangan pula ada tok guru memang kita tahu dia baca tak simpul. Ada tak? Ada kan? Kita dah biasa bagi dia sekali, kita pun dah tahu dia baca panjang pendek pun tak kena. Kalau macam tu kita kena gutul-gutul ya. Kita kenal gutul-gutul ya. Tu kita yang jadi imam. Jangan nak kena tok guru ni pun ilmu tinggi juga, tapi tang bab tajwid tu dia ada masalah juga. Saya tak nafikan. Ada juga macam tu. Kan? Allahu Akbar, hu panjang lah pula. Bagi dia di imam, waladhdallin jadi waladhdallin, berapa sabdu punya tu ada. Jadi tak apalah. Kita apa? Ada juga. Jadi kalau macam tu kita pandai-pandai lah. Kita pandai-pandai. Ada tu dia taklah kata tu, ustaz-ustaz lah duduk mengajar masjid juga. Takbir Allahu Akbar, putih. Putih. Tu tak sah sembahyang ni. Baik. Bahawa hendaklah yang jadi imam itu orang yang disukai oleh makmum, dan jika bersalahan makmum itu pada bencinya dan sukanya, maka adalah yang diikut itu perkataan orang yang banyak pada sukakan ia jadi imam. Habis. Dan jika ada yang suka itu sedikit, tetapi orang yang saleh-saleh dan orang yang beragama, maka iaitu diikut akan orang yang sedikit itu. Dan makruh jadi imam jika makmum itu terlebih mengetahui ilmu fiqh daripada imam. Satu. Atau terlebih makmum itu pada bacaannya daripada imam itu. Melainkan jika orang yang lebih itu enggan ia jadi imam, maka harus orang yang kurang itu jadi imam. Jadi kalau dia tak mau, baru kita boleh jadi, baru kita jadi imam. Ini adab. Okey. Kemudian kedua, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi muazzin dan jadi imam, maka sayugia bahawa ia memilih ia akan jadi imam, kerana jadi imam itu afdal daripada jadi muazzin. Kalau dia cukup kelengkapan, dia ada kelayakan, disuruh pilih nak menjadi imam atau jadi makmum. Nak jadi imam atau jadi muazzin, hendaklah dia memilih menjadi imam, kerana sabit dalam beberapa hadis, tidak hadir matanya kat saya sekarang ini, yang menunjukkan menjadi imam itu lebih afdal. Dan makruh menghimpunkan jadi muazzin dan jadi imam. Tetapi sayugia imam itu lain daripada muazzin. Jangan dialah imam, dialah muazzin. Ini lalu kita tengok kadang-kadang di negara Arab, beberapa negara Arab, dialah azan, tak lagi dialah qamat, tak lagi dialah jadi imam. Dalam mazhab kita keadaan begitu, hukumnya makruh. Okey. Dan kata setengah ulama, jadi muazzin itu afdal daripada menjadi imam. Kata ada sebahagian ulama yang mengatakan jadi muazzin itu lebih afdal dengan dalil-dalilnya. Yang pentingnya jadi imam pun bagus, jadi muazzin pun bagus. Kalau ada peluang jadi imam atau muazzin, ambil saja dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali sampai bab tu saya ulas sikit, bab ikhlas. Ketiga, bahawa
hendaklah imam itu memeliharakan sembahyang pada awal waktu, dan sayugianya jangan ditakhirkan sembahyang itu, sebab menanti akan orang yang banyak, kerana berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu terlebih afdal dari banyak orang serta berjamaah di akhir waktu. Jadi kena ambil perhatian, imam pun kena main awal, jangan bagi orang tunggu dia. Kemudian sembahyang di awal waktu, jangan kita beri tumpuan nak bagi orang ramai sehingga melewatkan sembahyang pada awal waktu. Dan kata setengah ulama, apabila hadir pada awal waktu 2 orang, maka jangan menanti 3 orang pada akhir waktu. Dan apabila hadir 4 orang pada sembahyang jenazah, maka jangan dinanti 5 orang. Ini dah cukup time, dah ada. Depa tak sampai lagi bayang. Hak janji nak mai tu tak sampai lagi sembahyang dulu. Sekali kalau dia dan dia sembahyang. Yang kali kedua kalau dia tak ada, sembahyang di mana? Mai atas kubur boleh juga. Kerana jenazah ini yang afdalnya disegerakan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lambat datang pada sembahyang subuh di dalam musafir kerana bersuci, maka tiada dinanti akan dia, dan jadi imam Sayyidina Abdul Rahman ibnu Aufin radhiyallahu anhu, hingga luput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat. Lalu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang kedua. Maka kata sahabat, maka takut kami daripada yang demikian itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, jangan kamu takut, dan sungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Dan lagi pada satu masa adalah lambat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sembahyang zuhur, maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, hingga datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, padahal mereka itu di dalam sembahyang. Maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu imam kalau dah hang lambat, orang lain dulu pi janganlah marah-marah. Janganlah marah-marah. Siapa sangatlah kita ni nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kampung ni dia macam ni. Dia pasal senaknya jadi imam dengan jadi muazzin ni, dia kelebihan dia itu pada ibadahnya. Itu nombor 1. Kelebihan dia tu adalah pada ubudiyah dia pada Allah, pada menghasilkan redha Allah, pada menghasilkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam masyarakat sekarang ni, masyarakat Melayu lah terutamanya, jadi imam, jadi pegawai masjid, dulu orang kata jadi orang 10 ke orang berapa belas ke, yang ni semua bukan dah jadi untuk menghasilkan ganjaran dan pahala, bukan dah dalam bentuk untuk menjadi wasilah mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Dia sudah menjadi wasilah untuk mendapat tempat dalam hati orang. Dia dah jadi wasilah, jadi satu jambatan untuk dapat tempat dalam hati makhluk. Bahasa lain, untuk mendapatkan sanjungan dan kemuliaan, mulia.
Sebab tu boleh berebut. Ni adik tu imam pun boleh pecah memecah. Betul tak? Pasal belia. Pasal kita belia lah. Kemuliaan tu yang dicari. Kalau nak jadi imam, kena ingat ni adik pegawai masjid, pegawai surau, kena ingat supaya ianya menjadi sebab untuk dapat redha Allah dan untuk masuk syurga Allah. Jangan kita ada jawatan, kita duk melia dengan jawatan kita duk gah besar diri dengan jawatan kita tu, sampai akhirat kosong, tak ada tak ada pahala. Sampai akhirat malaikat panggil kita mukhadi'. Sampai akhirat malaikat panggil kita ya khasir, ya mukhadi', ya kafir, ya fajir. Dalam beberapa riwayat 4 nama orang yang riak ni. Dan riak tu, di antara makna riak tu, buat kerja agama kerana nak dapat tempat dalam hati makhluk. Nak dapat tempat dalam hati makhluk. Tak usah lah, dah tua lah, nak mati dah pun. Sudah dah tua pun. Ismail Raja kata sudah, jangan bergaduh, aku pun nak mati dah, dia kata. Hak duk lugu tu tua-tua semua, 50 ke atas semua, 60 ke atas semua, 70 ke atas semua. Tak ada lah. Kena ingat lah, nak jadi imam, biar dengan sebab jadi imam, jadi pegawai masjid ni, jadi Tok Bilal ke, jadi apa kan, jadi sebab masuk syurga. Dengan hak tu jadi sebab amalan terbakar, tak ada apa. Ni saya mudah sikit lah pada sebahagian tuan-tuan ni, tapi nampak jadi macam orang tua lah tak reda ni. Tengok anak-anak umur apa? Bang, Tok Imam mana? 24. Anak bongsu saya apa umur apa? 18. Berapa 14 kot dong. Saya tak ingat. Dia anak tu umur berapa? 18. Ingat tak anak berapa bulan? Ingat tak? Bagus. Saya tak ingat sangat. Mujuk bini seorang. Tapi saya ada ingat lagi. Muda lagi lah saya ni. Tapi saya ada ingat lagi. Kalau dia main terlambat, orang nak pergi kerja sampai nak cerah, tidak? Subuh orang naik dulu imam, mai tu marah. Dia tu imam. Okeylah. Yang tu imam ada bab dalam fiqh, kena tunggu, tapi patutnya orang bayang. Saya ribet balik, tapi itu sekejap lagi kita tengok dalam bab ni. Tapi tak kena nak marah siapa. Dan Rasulullah pun Abdul Rahman bin Auf jadi imam. Nabi sampai masbuk 1 rakaat. Lewat 1 rakaat. Beliau teramana sangat kita banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena bersama. Kalau betul imam yang dilantik, kena tengok balik dalam sekular jabatan agama. Imam hendaklah berada di masjid 15 minit sebelum azan. Ni hak jadi imam ni ada agama 15 minit sebelum azan. Kan? Kita pula jadi apa? Mana orang azan saja tak terkencing. Dia lagu tu. Saya berheran. Saya sendiri pagi tadi pun macam tu. Orang azan saja duk bersiap dah pun tak terkencing. Kenapa bila ayak tu? Dia jadi lagu tu. Tapi kita kena tersama. Ni hak cerita betul tuan-tuan. Cerita betul. Kita jadi tu imam ni, dalam masyarakat kita bukan imam semayang saja, betul tak? Kira orang kahwin, kan? Apa lagi? Tahlil, kan? Satu Ahad ni, saya yang paling penat jadi imam ni, satu Ahad tak boleh pergi ke mana lah. Yasin tahlil. Tambah musim orang pergi Mekah kan? Musim pergi Mekah dulu musim haji lah. Lepas tu lepas duit banyak musim pergi apa? Cuti sekolah ya pergi umrah. Kawan ni nak pergi umrah, kawan ni nak pergi umrah. Lepas tu Ustaz minta baca Yasin, tahlil, doa selamat. 3 dia mau. Baca Yasin, tahlil, doa selamat. Ada satu tu imam lagi tu, dia akan buat semua Yasin dulu, full package. Habis Yasin tu bawa Al-Fatihah lain. Bawa Qulhu pula 20 lepas 30 kali pula Qulhu. Package tahlil.
Habis doa tahlil baru fikir pula doa apa? Al-Fatihah lain, doa selamat. Dia dekat sejam pun nak habis. Penat tu. Ada biasa jadi ni, cerita betul ni. Dia main lambat. Janji 11.30. Kan? Orang dekat ada lah, 11.30 tak main-main. 11.40 tak sampai lagi. 12 tak sampai lagi. Tuan rumah pun tengok kita ada. Tak. Pak Long ni, katalah Pak Long kan. Minta maaf kalau ada Pak Long ni. Pak Long ni lambat kot. Lagi dia marah lagi. Tak apalah. Dia tak main dah kot. Ni tak sampai lagi setengah jam ni. Tu baca dah. Tak buatlah. Kita pun Al-Fatihah. Kan? Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bacalah. Fatihah baca kulhu ni sampai dah kepada afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh 20 kali pre dia sampai nama tu. Dia sampai naik tu dia jegel jeluat siapa nak terbit biji mata kita pun kan. Dia bukan jadi kat saya ni, jadi kat orang lain, tapi kita betul. Dia duduk tak dia buat apa? Al-Fatihah buat lain. Awak yang kita baca tahlil tadi tu haling kan, itu haling kan? Awak yang kita rasa kita melia sangat, doa kita mesti Tuhan terima kan? Tu imam kena ingat tu. Tu imam kena ingat tu. Dia jadi imam mengetuai orang semayang, beribadah kepada Allah, baca doa, mengetuai orang berdoa. Seharusnya dia termasuk dalam golongan mujabud da'awat, orang yang Allah Ta'ala kabulkan, perkenankan permintaan. Dengan sombong macam tu, dengan ujuk macam tu, dengan bongkak, takabur, riak macam tu, nak terbuka ke pintu langit pada doa kita panggil kutu. Kita pula rasa orang lain doa kita ihtiqar, kita pandang hina pada ibadah orang lain, kita rasa kita hebat. Saya harap tu imam boleh faham benda tu. Bukan syok kata yang ni, saya pun nak tanya, aku ni, kita nanti pergi akhirat ni apa dia ni? Kita lagu mana ni? Orang percaya, masyarakat percaya. Sakit demam panggil tuan-tuan baca Yasin, doa minta ke Allah. Tawassulkan tuan-tuan sebagai orang soleh. Orang bagi kepercayaan, orang bagi gantung harap, orang bersangka baik dengan orang masjid ni, bahawa mereka ni orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, Tuhan perkenan doa. Anak nak mengaji universiti panggil baca doa, anak sakit panggil baca doa, mak pak sakit baca doa, nak kenuri, bukan nak kenuri, orang main merisi anak panggil baca doa, orang apa bertunang panggil baca doa, orang menikah, berapa banyak doa menikah kita baca. Kita menikah satu tu kan. Sebab tu macam dalam masa doa menikah tu kena jangan lupa Allahumma zidna wala tanqusna wa atina wala tuhina. Ya Allah tambah kat kami jangan berkurang. Bina abang, kalau masyarakat nak belia tu dia punya pasal. Mungkin yang tu termasuk dalam keikhlasan mereka. Dan sepatutnya lah kita ni dalam masyarakat kita muliakan orang-orang soleh dalam solat. Tapi kita jadi imam pegawai masjid ni rasa bangga dengan kemuliaan yang dapat daripada makhluk tu dan meruntuhkan ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang tu kita rugi dunia, rugi akhirat. Dua-dua rugi. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Wa'iyadillah. Baik. Dan sunat imam itu jangan menanti akan muazzin, dan hanya saja muazzin itu menanti akan imam kerana iqamah. Maka apabila hadir imam, maka jangan menanti akan orang yang lain. Okey. Jadi jangan tu imam pula duk cari mana muazzin. Mana muazzin masuk waktu dah. Dah masuk waktu dah. Muazzin tak ada. Seharusnya
muazzin kena ada ketika masuk waktu, muazzin kena azan, dan muazzin itu menanti imam, jangan imam menanti muazzin. Keempat, ini termasuk dalam yang saya sebut tadi, hendaklah yang jadi imam itu kerana ikhlas kerana Allah Ta'ala, serta mengerjakan ia akan yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia. Apa segala yang kita nak jadi imam ini dan segala perkara yang berkaitan dengan keimaman itu, hendaklah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Inna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi. Allah takkan terima kecuali amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlas ni dia ada perkataan khulus. Khulus. Apa makna khulus? Tuan-tuan pun pergi Mekah, kan orang kata khalas, khalas. Khalas ni mana dia apa? Habis. Tak ada dah. Jadi ikhlas ni menghabiskan, mengkhuluskan. Jadi ikhlas ni maknanya apa nama, sehabis-habis, tak ada hal lain dah. Ikhlas yang tinggal hanya Allah Azza wa Jalla. Itu mana ikhlas, tajarrud, mentajrikan, ataupun dalam bahasa kita menyematakan ibadah semata-mata kerana Allah. Itu apa pun kita diajar, sembahyang fardu maghrib 3 rakaat khana Allah. Aku puasa esok hari khana Allah. Aku tunaikan haji khana Allah. Aku berniat umrah kerana Allah. Aku tawaf kerana Allah. Aku sa'i kerana Allah. Aku bayar zakat fitrah kerana Allah. Kerana Allah. Lillah, 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 lillah. InsyaAllah kita sebut selalu, al-amru idza takarrara taqarrara. Perkara itu kalau disebut ulang-ulang, maka dia akan tetap dalam jiwa kita, insya-Allah. Serta mengerjakan ia akan yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Kita mai jadi tu imam, tak ambil sembahyang pun siapa tak tahu. Tidak, siapa tahu? Mai naik jadi imam terus, siapa pun tak tahu. Amanah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarahkan hadis, ihfazillah yahfazka. Dia tulis satu kitab khusus untuk mensyarahkan hadis itu, Nurul Iqtibas, Nurul Iqtibas fi Mishkat Hadis Ibn Abbas. Kalau tak silap nama kitab tu, Nurul Iqtibas. Kita pernah terjemah buku tu dan didaurahkan sempena Nuzul Quran dalam tahun 2016, betul saya tak ingat, 3-4 tahun lepas. Dalam tu disebut di antara benda yang kita kena jaga, ihfazillah itu, jaga hubungan kita dengan Allah, iaitu amanah-amanah ni, di antaranya taharah, yang siapa pun tak tahu. Taharah, mayang apa nama, kain kotor, siapa pun tak tahu. Kita yang tahu, kena najis ke tak kena najis ke. Kita kena amanah. Dan segala syarat salat, tutup aurat, menghadap kiblat, itu semua amanah yang mesti kita tunaikan. Dan makna ikhlas itu, sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu, dan jangan mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu, dan jangan mengambil rezekinya daripada sultan atau daripada seorang manusia, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu
tetapi makruh sahaja. Saya baca sekali lagi. Ini kerana ada masjid yang ada sumbangan untuk gaji untuk imam. Ada masjid yang ada wakaf, yang mana dalam syarat wakaf itu hendaklah menghasilkan pendapatan, dan hasilan pendapatan itu hendaklah jadikan gaji untuk imam. Ini di Pulau Pinang banyak bendang-bendang yang orang tua-tua dulu wakaf. Bendang ni 1/3 untuk bayar api ayam masjid, 1/3 lagi untuk perbaiki masjid, 1/3 lagi untuk gaji imam masjid. Okey. Kalau dia boleh tak ambil, lagi baik dia tak ambil. Dia ambil dulu, dia sedekah balik kat masjid. Yang tu bagus. Tapi ataupun ada peruntukan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sini kata sultan lah, raja. Yang lah ni kita dapat apa? Elang. Apa? Ada imam ni? Tak ada. Imam kerajaan takkan ada. Jangan pula. Kan? Okey. Kata Syekh, pendapatan itu tidak haram, tetapi dihukumkan sebagai makruh. Ini ikut pandangan Syekh. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Dan sayugianya bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikannya daripada mengekalkan dosa kecil. Jadi bab keikhlasan ini, dia tak mau seboleh-bolehnya kita jadikan menjadi imam itu sebagai punca rezeki. Tapi dalam pentadbiran agama kita sekarang ni memang dah ada jawatan imam daerah, imam besar masjid negeri, imam imam masjid daerah, imam masjid negeri, imam kerajaan dan sebagainya. Wallahu alam. Pada pandangan saya yang cetek ilmu ini, yang dimaksud oleh Syekh adalah mengambil gaji, mengambil upah kerana semayang. Itu yang makruh. Kerana semayang. Kerana dia dalam tafsir tu dia sebut lebih makruh mengambil upah pada sembahyang fardu berbanding sembahyang sunat seperti sembahyang tarawih. Dan kalaulah diberi imbuhan itu kerana imam, bukan kerana sembahyang, itu perkara yang berbeza. Dan dalam masyarakat kita, imam di kampung itu dia bukan imam sembahyang saja, tidak. Dia adalah imam masyarakat. Orang meminta pandangan, orang kaunseling lah ni orang panggil kan, kaunseling rujuk masalah suami isteri, masalah anak-anak, nikah kahwin, kira, tunang, kok tu lah, kok ni lah. Itu dia beza daripada ambil upah sembahyang. Sebab itu saya tengok di masjid negeri ke masjid daerah ke, imam tu dia adalah pentadbir. Imam utama tu pentadbir. Kemudian saya kurang setuju dengan tindakan beberapa masjid di negeri Pulau Pinang ni, dia pegang kad gaji tu imam, dia pegang kad gaji imam, dan dia petik sendiri bagi gaji kepada imam itu mengikut solat yang dia mai sembahyang. Tu memang nampak jelas-jelas upah tu kerana sembahyang. Tu dosa. Ambil dengan kad-kad, ambil kan. Hang lah dia imam. Saya tak setuju lah, tapi sebulan lah. Itu takbiran tuan-tuan, dia senang. Dia perkira sekali sembahyang apa duit. Tuan-tuan boleh kira takkan sembahyang 2-3 ringgit.
Ni ada lah, kursi masjid ada ni. Ada mai? Ada mai. Dia kira sebulan sehari ada sembahyang 5 kali. Sebulan ada sembahyang 150 lebih kurang 150 kali sembahyang. 150 kali sembahyang bahagi dengan imam 2 orang kan. Imam 2 orang, seorang 850, 2 orang 1,700. Tolaklah 200 untuk khutbah jemaah, satu khutbah 50. Satu khutbah 50 tinggal 1,500, jadi satu semayang RM10. Jadi macam cantik lah. Cantik lah. Jadi ujung bulan tu tengok antara dua orang tu imam ni, siapa main banyak dia dapat, siapa main kurang dia dapat kurang. Memang satu semayang RM10. Ni ada masjid buat, saya bukan suruh tuan-tuan buat. Ada masjid buat dan saya abang dah, saya tak setuju. Saya tidak setuju. Wallahu a'lam. Bagi pandangan saya yang cetek fikiran ni, ilmu pun tak banyak, pengalaman pun kurang, bagi saya imbuhan itu diberi kerana dia imam, bukan kerana dia sembahyang. Beza. Kerana dia imam, dan makna imam dalam masyarakat kita bukan sekadar jadi imam jadi imam sembahyang. Baik. Topi baca tahlil satu ahad tu boleh duit. Orang buat sini bagi duit. Tak ada. Ha? Kadang-kadang bagi. Mayat-mayat balik lah. Kita banyaklah tempat dah ni semayang-mayat lepas semayang fardu. Kan? Mudahlah sikit. Geng USM marah pula. Tahu geng USM? Baik. Dan sayugia bagi imam itu bahawa menyucikan batinnya, menyucikan jiwanya daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikannya daripada mengekalkan dosa kecil. Jadi kadang-kadang kita kena ingat benda-benda ni. Kalau kata imam ditangkap sedang berkhalwat dengan seorang janda dalam kebun getah, takkan apa tak ingat kot? Ingat tak? Cerita lama kan? Cerita lama. Ada satu tu imam, dia berkenan kat bujang mana lah. Bujang tu motong dia duduk tackle. Bujang tu orang tangkap. Jadi benda besar. Kalau kaki ketum duduk berkhalwat dalam telah longkang ke apa kau, benda tu orang kata kaki ketum kan. Jadi tu imam kena hati-hati, jangan terlibat dengan dosa besar satu, dan jangan mengekalkan buat dosa kecil. Sebab tu imam kena jagalah, jaga muru'ah, kena jaga peribadi, kena jaga maruah. Jangan orang buat kenuri petang-petang kan Ustaz, habis kenuri apa orang buat karaoke kan, kita pula main lambat, lepas asar baru pi. Orang nak tutup khemah dah, kita pun pi. Lepas kita duk habis makan nasi, duk tengok depan karaoke, DJ pula buat dajai. Dia kata, tuan-tuan bersama kita, Ustaz Anor belikan tupukan kepada Ustaz Anor, tuan imam kita. Ustaz, dia minta menyampaikan sebuah lagu. Ustaz Anor pun dengan jubah-jubah melerek tu, pergi pegang saja, dia pun boost lagu. Lagu apa Ustaz? Lagu apa? Lagu Jamal Abdillah. Lagu apa? Lagu apa dia kata tak? Malam menanti rindu lah, siang menanti wah. Apa dia tak dia kata? Tak bumbuh lagu tu. Orang pun tepuk tangan. Tak apa sesuai lah, tak apa sesuai.
Okey. Cuma saya nak minta lah, kalau boleh jangan isap rokok. Kalau boleh kan jangan isap rokok lah. Ada lagi tak geng kita isap rokok? Ada? Ada. Untuk saya isap depan orang, kau nak isap jangan. Kita ada fatwa yang tak bagi isap rokok. Kemudian saya tengok sendiri tutup imam ni, orang duk qomat dah, dia mengemut tak habis lagi. Di tengah masjid tu dia duk nak berhabis juga. Orang duk qomat dah. Dia nak berhabis juga. Isa. Elok orang habis qomat, dia tahu, dia tengih, dia naik jadi imam terus. Saya dalam satu kursus untuk imam, satu tema yang Jabatan Agama buat, saya ada sentuh dah ni. Saya tak tahu kata dia ada. Lepas ceramah dia main, amboi, tak kata saya no. Dia nak tergelak. Tak apalah, sampailah kat dia. Dan orang tak tahu saya kata kat dia. Dah sampailah kat dia benda tu. Boleh dia tahu dah saya nampak dia buat begitu. Tak kenalah. Tak. Kau nak kumuk sikit pun dah lah. Jadi tu imam jangan nak minum ketum. Entah bukan makan ketum. Baik. Dan demikian lagi sayugianya bagi imam menyucikan zahirnya itu daripada hadas dan daripada najis, kerana tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendiri. Jadi berapa step taharah yang Imam Ghazali bagi kita dalam kitab ni tersebut, 4 kalau tak silap, kena clear semua. Dia bagi yang pertama, kita kena sucikan diri kita daripada najis dan hadas. Yang kedua, kena sucikan diri kita daripada benda-benda yang serebeh, benda-benda lebih-lebih diri kita ni. Kuku panjang, rambut serungai, misai sampai masuk dalam mulut. Hadis Mughirah, Rasulullah makan dengan dia, misai dia lebih, Nabi ambil Nabi ambil sugi, Nabi ukur dan Nabi kerat. Ada riwayat kata Nabi kerat, ada riwayat kata Nabi suruh dia kerat cekat-cekat ni. Habang kata misai jangan lebih jangan lebih bibiak. Ni tu imam pun misai bertarin masuk. Pergi makan kenduri rumah orang, minum teh tak payah buat tapih. Dia tapih apa? Tak apa lagi, makan kenduri, kita makan dengan dia nasi lekat lekat dekat misai tu. Janggut tu Ustaz. Ni misai tu. Tu imam lah tu. Dia tu ayah 3 line ni. Kuku panjang. Lepas tu dia panggil khisalul fitrah ni kena jaga. Jangan tu berserebeh, serungai, baju kedok kenyau tak serika, mai jadi imam tak mandi, gigi tak gosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nu pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ni pingsan. Tu imam gigi tak gosok. Atau betul imam makan pulut derian. Maghrib dengan Isyak, balik maghrib tu bini dia jamu pulut derian, makan pulut derian. Derian pula derian Sungai Duri. Ada kat masjid Sungai Duri ada pokok derian kat kubur. Baru bisa makan derian tu. Saya bila pergi mengajak situ dulu-dulu daripada jamu derian tu kat saya. Dia bau satu macam dia, kan. Itu imam pun sambil duduk sembahyang tu, kata satu masjid dengar bau, bukan dengar, satu masjid bau derian dia tu. Jadi itu imam biar baju kemas, biar serban pun kemas, kepiah pun basuh, baju pun serika, nak mai mandi dulu pakai minyak wangi. Nabi ajar kot benda-benda tu. Rambut sikat, misai janggut anda balik elok, jangan serebeh-serebeh. Okey, insya-Allah. Tu dia sebut sini.
Maka jika ia ingat di dalam sembahyangnya itu akan hadas atau keluar daripadanya angin, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu. Tetapi hendaklah ia mengambil orang yang hampir akan dia menjadi ganti akan jadi imam. Maka keluar ia di istikhlaf daripada sembahyangnya itu. Dan sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat ia akan janabah pada hal pertengahan sembahyangnya, maka mengambil ia akan seorang menjadi gantinya akan jadi imam, lalu pergi mandi ia, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Nabi pun pernah berlaku mengikut catatan dan riwayat di sini, dan Nabi tinggalkan sembahyang, ambil orang lain suruh ganti, batalkan sembahyang semua orang. Pasal daripada mula dah tidak sah lagi, suruh orang lain ganti. Nabi pergi mandi, lepas tu Nabi masuk sembahyang dengan sahabat balik. Baik, kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah ia meratakan ia akan saf itu. Okey, jadi sekarang ni saya nak sebut sikit berkenaan dengan nak qamat, nak jadi imam. Lah ni jadi trend dah. Tengok bunyi jam ni kan, dia tulis tu waktu iqamah berapa minit lagi, 15 minit ke 10 minit ke, kata 15 minit lagi. Sampai habis 15 minit tu, habis azan, habis 15 minit dengan azan-azan pun kira lah ni kan? Masuk waktu azan dah kira 15 minit. Lepas tu bila cukup 15 minit dia bunyi tek 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 tek. Yang Bilal pula bunyi tek tek tek, imam ada ke, imam tak ada ke, apa ke, imam terbatal ayat sembahyang ke, imam pergi bilik ayat ke, tak kira dah, qamat tu. Pernah tak berlaku apabila selepas qamat imam tak ada? Pernah? Imam tak sampai lagi, ataupun imam pergi bilik ayat, tidak, ataupun imam dengan makmum, imam dengan muazzin memang berkelahi. Pasal apa? Pasal itu imam curi derian dia. Depa panggang dekat-dekat. Panggang dekat-dekat, tanah kau ni tang ni, tanah kau ni tang ni, musim derian. Ada satu pokok musangking duk betul-betul apa nama? Panggang. Julai masuk tanah tu imam. Tu imam kata julai masuk tanah aku, luruh aku punya lah. Tu apa nama? Tu Bilal kata tanah aku, pokok tu daripada tanah aku. Yang mana satu? Jadi dia masuk waktu dia azan. Cukup tek dia qamat. Imam mai kan tak mai kan hanya pasal. Okey. Yang ni bagi saya tak seharusnya berlaku. Kerana ada hadis yang memberi panduan, iaitu al-imamu amlaku lil adhan. Al-muadzinu amlaku lil adhan. Muazzin memiliki azan. Masuk waktu, ada orang ke, tak ada orang ke, ada imam ke, tak ada imam, dia boleh azan. Dan dia kena azan. Azan dia punya. Dia punya kuasa azan tu, kuasa besar. Okay. Kemudian wal imamu amlaku lil iqamah. Imam lebih berhak, lebih memiliki dengan iqamah. Jadi tidak sayugia mana-mana muazzin iqamah sebelum mendapat izin daripada imam. Ingat tu. Dia balik habaq kat Tok Bilal ataupun kita yang jadi Bilal ni, kita kena tahu kita jangan iqamah selagi tidak mendapat izin daripada imam. Tanya. Okey. Boleh. Ataupun satu surau tu dulu dia patut imam duduk sembahyang dalam tempat dia kan. Tempat dia ada apa? Ada lampu
Bila tu imam tu dah selesai, dia akan petik lampu. Lampu merah menyala, dia pun akan iqamah. Ataupun tu imam kan dia pegang mikrofon. Tu imam tu mikrofon tak ada wire tu, wireless tu. Jadi dia dah siap dah apa semua, dia embuih sikit. Fuh. Macam Mekah dia embuih kan. Fuh. Jadi makmum muazzin tahu kata tu imam dah sedia. Kadang-kadang dah sembahyang sunat nak terkencing, nak tergedi-gedi. Kan? Tu imam turun pergi kencing. Mana hala pergi kencing belakang, kan? Orang kita pula tak mau buat tandas belah-belah mihrab ni. Apa pasal pun saya tak tahu. Seharusnya dekat bilik tu imam kena ada akses untuk ke tandas yang paling dekat. Seharusnya bilik imam ni tidak termasuk dalam masjid. Tidak dijadikan kawasan masjid. Maksudnya dalam bilik tu imam bukan tempat i'tikaf, bukan tempat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dia kena luar masjid, boleh buat tandas dalam tu. Tu imam nak terberak ke, nak terkencing ke, ni bilik tu imam tak ni. Kalau kita nak terkencing, nak kena redah pi tu, belakang tu. Kalau suara ni tak apalah, kecil. Kalau masjid, dia bukan tahu kita keluar ke belakang, pi dia sini qamat. Qamat kan tak cengok, imam tak ada. Jadi ingat tu, makmum jangan qamat sebelum apa? Makmum jangan qamat sallallahu alaihi. Muazzin jangan qamat sebelum mendapat izin daripada imam. Jadi tak timbul imam tak ada. Dia nak dapat izin imam tak mai, baru dia tengok siapa imam ganti ada ke tak ada ke. Imam tugas tak mai, imam lain ada ke tak ada ke. Biasanya pembantu imam ada apa semua kan. Okey no. Nampak Ustaz Anwar ni tak mai, masa dia hari ni dia balik dia balik Jelutong. Awak dia ada rumah satu pergi Jelutong. Hari ni aku tak silap tambah giliang bini yang Jelutong ya. Jadi dia balik Jelutong, dia tak ada anak abang lah tu. Tak apa. Kita husnuzon dengan dia. YouTube online. Okey. Takut. Contoh. Jadi boleh ambil orang lain jadi imam. Jangan tek qamat. Yang tu Tok Bilal tak mengaji. Satu lagi. Dah tersentuh masalah Bilal ni, muazzin. Ada tak lagi muazzin yang sebelum dia qamat, dia mai duduk depan ni, dia kata saf baru dia qamat? Ada lagi? Kat sini ada lagi? Tak mau, kena berhenti dah tu. Okey. Jadi dalam mazhab kita, tuan-tuan kena ingat, sunat melihat kepada orang yang sedang azan dan iqamah. Sunat melihat kepada muazzin ketika dia azan dan iqamah. Supaya apa? Supaya makmum ni fokus, tumpu, khusyuk dengan lafaz-lafaz azan dan iqamah, menghayati dan ulang balik. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan betul kan? Bila kamu dengar azan, kamu sebut macam mana yang disebut. Bila kamu dengar iqamah, sebut macam mana yang disebut. Kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kecuali pada qad qamatis salah, kita baca aqamaha wa adamaha Allah wa ja'alani Allah min salihi ahliha, min ahli salah. Okey. Jadi seharusnya imam muazzin jangan azan menyorok dalam bilik. Mana ada dulu-dulu pun orang tua reti buat bilik, tapi ada tak orang tua azan dalam bilik? Tak ada. Lah ni ya kita nak azan dalam bilik. Dan yang sampai dia kalau azan kedua hari Jumaat, nak azan tak mana? Azan kedua hari Jumaat sunat adalah
di antara dua tangan baina yadail imam, di antara dua tangan imam, iaitu di hadapan imam. Tahu ni? Azan kedua tu azan depan imam. Lah azan kedua pun tahu juga. Tahu lah ni. Depan imam. Oh, boleh. Depan imam. Okeylah. Bentuk mimbar pun lagi banyak mimbar macam ni kan. Ustaz, masjid baru siap? Tak ada buat mimbar macam ni ke? Ada satu artikel satu ulama tulis dalam saya baca. Dia kata mimbar yang kita buat lah ni bukan nama mimbar tapi nama syurfah. Yang ni dia panggil syurfah. Buat apa? Buat parau. Ni kita parau. Mimbar sunnahnya adalah tangga di belah tangga belah depan. Dalam sejarah Islam semua mimbar tangga belah depan. Dia tak masjid apa pun. Belakang ni saja orang nak buat lagu ni balik. Dan ada sebagian ulama yang tak bagi tangga belakang. Ada tak tangga belakang? Lah ada. Naik ke belakang. Kalau boleh sebaik-baiknya lah. Ni benda kecil lah. Orang kata alah ustaz ni benda kecil lah. Mimbar nak baca khutbah buah atas tongges tak apa. Kan perapat tongges tu hang khabar je tu lah. Jadi orang nampak hang okey lah. Sekurang-kurang mimbar adalah tempat tinggi yang bagi orang nampak. Tapi kalau boleh kita buatlah tutup macam mana yang ada dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dia dan sebagainya. Kemudian tu bab Tok Bilal menyorok. Yang kedua bab Tok Bilal jangan iqamah kecuali mendapat izin. Kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan Tok Bilal jangan sebut saf lagi, qamat dulu. Tok Bilal jangan sebut saf lagi, Tok Bilal qamat dulu. Kerana dalam mazhab kita, dalam mazhab jumhur, bukan buat saf dulu baru qamat. Qamat selesai baru buat saf. Qamat selesai baru buat saf. Jadi bila orang qamat, jangan sampai bangkit lagi. Jangan sampai bangkit lagi. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, hadis Bukhari yang berbunyi, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Yang bermaksud apabila diiqamatkan untuk sembahyang, jangan kamu bangun sehinggalah kamu melihat aku telah keluar. Jadi orang qamat-qamat saja mangkit buat saf, yang tu tidak sunnahnya begitu. Yang sunnahnya orang qamat duduk dulu. Semua makmum ni duduk dulu. Tumpu kat siapa? Tumpu kepada muazzin yang sedang qamat tu. Tengok dia, boleh tengok muka dia. Tengok muka dia. Sebab tu haram orang perempuan jadi muazzin, sama ada untuk azan atau qamat, kerana orang akan sunat nak pergi tengok muka dia. Tengok cantik lah pula. Kan? Jadi orang perempuan tak boleh jadi muazzin, tak boleh jadi imam. Jadi muazzin tu lelaki, diqamatkan, semua orang tumpu kepada muazzin, jangan tumpu nak buat saf. Imam pun jangan. Orang azan, orang qamat-qamat ya keluar terus. Jangan. Jangan. Ada tafsir. Saya malangnya tuan-tuan, kitab Qaulul Tam yang kita nak baca tu ada jatuh sikit pada terjemahan. Saya tak tahu pada kitab asal yang diterjemahkan oleh Syekh ataupun pada cetakan itu ada benda jatuh sikit. Saya baca hak asal, kita Arab dia kata. Di bawah tajuk mata yaqumul jalis ila salah ولا يقوم الجالس إلى الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة. Dan tidak bangun orang yang duduk untuk sembahyang sehinggalah selesai orang iqamah daripada qamat. Orang qamat tu selesai baru dia boleh bangkit. Wa qila, dan dikatakan qil, ini qaul yang dhaif, yaqumu 'inda qawlihi qad qamatis salah.
dia boleh bangun ketika mana Tok Bilal kata qad qamatis salah. Tu ramai juga orang buat lagu tu. Wa qila, dan dikatakan juga qaul yang dhaif, in kana syaban qawiyan nahdah, kalau dia ni seorang pemuda yang kuat, falyaqum 'inda al-faragh min al-iqamah, dia boleh bangun ketika mana selesai iqamah. Wa in kana syaikhan, tetapi kalau dia seorang tua, au syaban, ataupun pemuda tetapi bati'un nahdah, slow, pemuda yang slow, gemuk ke, tak larat ke, sakit lutut ke, ligamen putih ke, apa ke, qama 'inda qawlihi qad qamatis salah, dia bangun ketika muadzin kata qad qamatis salah. Ataupun fi waqtin ya'lamu annahu yantasibu fihi ma'a faraghil muqim, ataupun dia bangun dan dia berjalan masuk saf pada jangka masa yang bila dia sampai tu muazzin selesai qamat minal iqamah, liyakuna mudrikan li takbiratul ihram, supaya dia dapat bersama takbiratul ihram dengan imam. Nikih orang tua-tua, dia duduk ujung-ujung masjid, dia pun beramal, lagi mana qamat tak habis jangan mangkit, habis qamat baru dia nak mangkit, jalan elok dia sampai depan tu imam dah nak rokok dah, contoh dia slow. Jadi orang tua-tua tak larat, orang muda ligamen putih gemuk kedempor nak jalan slow, dia boleh mangkit ketika qad qamatis salat, ataupun pada jangka masa yang dia sampai masuk saf tu imam Tok Bilal selesai iqamah. Saya punya nasihat, kalau dah kita jenis slow, dah tak larat, janganlah sembahyang sunat belakang-belakang, sembahyang sunat di depan. Jangan sembahyang sunat belakang-belakang, sembahyang sunat depan-depan. Oh, nak bagi banyak tempat sujud, banyak lagi sembahyang sunat hang boleh sembahyang. Sembahyang duha ke, tak lagi sunat ba'diyah ke, tak lagi sunat taubat ke, sunat apa ke, banyak lagi. Okey. Itu dia sebut lagi, walau dakhala al-masjid, kalau dia masuk masjid, wal iqamatu tuqamu, dan iqamah sedang dilaungkan, lam yustahab lahu tahiyyah, tak disunatkan lagi dia sembahyang tahiyatul masjid. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah fala salata illa al-maktubah, apabila diiqamahkan untuk sembahyang maka tidak boleh sembahyang kecuali sembahyang yang wajib. Wa sarraha bidzalika al-muhamili fi sahih annahu yastamiru qa'iman kama qala fil kifayah, yang diperjelaskan oleh al-muhamili, thumma sahih, kemudian yang sahihnya yastamiru qa'iman kama qala fil kifayah, macam mana disebut dalam kitab al-kifayah wa tak silap oleh ar-Ruyani, dia kalau masuk orang duk qamat, dia berdiri tunggu sampai habis qamat. Okey. Wa qala al-Hannati, berkata seorang tokoh dalam mazhab kita yang bernama al-Hannati, okey, dia kata macam mana? Lau dakhala al-masjid, kalau dia masuk masjid, wal iqamatu tuqam, dan iqamah sedang dibacakan, la yaqum, dia tak boleh berdiri, bal yajlisu, bahkan dia duduk. Fa idza furighatil iqamah, bila selesai iqamah, qama, baru dia bangun. Wa idza uqimatis salah wa faragha al-muqim minha wa lam yakhruj al-imam 'ala al-qaum lam yaqumu hatta yakhruja ilaihim, apabila selesai iqamah, apabila dah diiqamahkan dan selesai orang yang iqamah tu daripada iqamah, tetapi imam tak keluar lagi, makmum jangan bangun sehinggalah imam keluar kepada mereka. Jadi selesai qamat pun dah habis,
Orang qamat dah, selesai qamat dah, duk tertungguk orang tu, imam tak keluar-keluar lagi. Imam pun betul serban ke, ataupun imam cari apa? Cari ni orang panggil apa ni? Face mask. Penutup ni mulut. Dia cari penutup muka ke, ataupun imam cari apa nama? Face mask. Face mask. Face mask. Imam cari sejadah ke apa ke, tunggu sampai imam keluar baru bangun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni anni qad kharajtu." Okey, itu di antara yang disebut. Hadis itu saya baca dah tadi. Jadi saya harap benda ni di Pulau Pinang ni kita boleh bagi settle, kecuali kita ada masjid yang tok imam dia dengan tok bilal tak main khusus. Kalau ada lagi tu, tok imam dengan tok bilal tu tak pergi khusus. Pasal benda ni saya dah sebut tahun lepas tu tak silap, kepada khusus pegawai masjid seluruh Pulau Pinang. Dan bukan buat sekali, buat 3 kali. 3 daerah dia buat. Satu pulau, satu Sembawang Perai Utara, lepas tu tengah dengan selatan sekali. Kalau ada lagi tok imam tok bilal yang khamat, tok imam tak ada, dia khamat juga, yang tu tok bilal tak pergi khusus. Lepas tu kalau ada lagi orang nak bangkit tak khamat, tak selesai lagi, tu pun tok bilal dengan tok imam tak pergi khusus juga, tak habang kat orang. Nak abang macam mana? Nak berhenti dulu ke? Bukan dia siap makan. Saya nak habis apa? Nak habis adab sebelum sembahyang. Adab sebelum sembahyang. Kelima, bahawa jangan imam itu takbiratul ihram, melainkan setelah meratakan ia akan segala saf itu, maka sunat ia berpaling ke kanan dan ke kiri, serta mengata ia istawu lis-salah rahimakumullah. Artinya, samakan olehmu akan saf kamu kerana sembahyang, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Dan jika ia melihat akan cedera saf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan saf itu, sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Dan sunat jangan takbir imam itu, melainkan setelah selesai muazzin daripada iqamah. Dan sunat bagi muazzin itu bahawa mentakhirkan iqamahnya itu daripada bang, dengan sekira-kira kadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fafil khabari liyatamahhalil mu'adhdhinu bainal adhani wal iqamah biqadri ma yafrughul akilu min ta'amih wal mu'tasiru min i'tisari. Artinya, maka tersebut di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah menanti muazzin pada antara bang dan iqamah dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya dan orang yang berak hingga selesai daripada beraknya. Jadi jangan terus qamat. Baik. Tahun ni tadi tanya nak kata apa, istawul salah. Ni zaman Covid ni, kita walaupun tak boleh merapatkan saf, kita boleh lagi membetulkan saf. Abang, tuan-tuan, betulkan saf, luruskan saf, walaupun tak boleh merapatkan saf zaman Covid ni. Moga-moga Allah menyelesaikan masalah ni dengan secepat mungkin, dijumpakan ubatnya, vaksinnya, dan diselamatkan kita daripada bala Allah Ta'ala ini. Baik. Apa lagi tadi itu saya sebut dah tadi.
Okey. Keenam, sunat bagi imam itu bahawa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram dan pada ketika segala takbir yang di dalam sembahyang, dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya melainkan sekadar didengar oleh sendirinya. Dan sunat bagi imam itu meniatkan akan imam supaya dapat fadilat berjamaah. Maka jika tiada berniat imam yang demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah sembahyang makmum itu. Jika ia meniatkan akan mengikut imamnya, maka dapat makmum itu fadilat berjamaah dan tiada dapat imam itu fadilat berjamaah itu. Dan seyogianya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya itu daripada takbir imamnya, maka memulai ia akan takbirnya itu kemudian daripada takbir imamnya. Baik. Apa nama? Jadi imam dia kena nyaringkan suara. Kemudian disebut dalam kitab ni, mana baca matan lah tuan-tuan. Saya baca matan ni tuan-tuan lain nak Dia amak satu tajuk, adakah disunatkan imam baca bismillah sebelum sembahyang? Disebut di sini tidak disunatkan baca bismillah. Idza arada al-ihram bis-salah lam yustahab lahu at-tasmiyah kama la yustahab lahu 'inda al-ihram bil-hajj. Macam nak ihram haji tak sunat dia baca bismillah, macam tu nak ihram sembahyang pun tak sunat baca bismillah. Yang ditekan di sini adalah mengingatkan dirinya dengan niat sembahyang. Qasadnya, ta'arrudnya dengan ta'ayyunnya. Qasad, ta'arud, ta'yin tuan-tuan kata. Diingatkan. Jadi dia nak niat tu diingatkan. Qasad, ta'arrud dengan ta'yin. Iaitu kalau la ni tuan-tuan at-talaffuz bin niyah, iaitu tuan-tuan melafazkan niat. Baca usolli lah. Baca usolli. Yang tu boleh. Yang tu boleh dalam mazhab kita. Bismillah tidak disunatkan. Wallahu alam. Apa nama? Jadi imam dia pergi situ, dia apa? Dia betulkan saf. Kan? Dia betulkan saf, pastikan saf. Dalam ni disebut kalau saf tu dia tengok kosong, dia kena pastikan saf tu dah dipenuhkan depan. Kalau orang tak mau pi, kalau orang tak mau nak luruskan, dia kena pi. Dia kena pi, pegang bau depan tu, tarik sikit, bagi sama tumit depan semua. Dia kena pi. Dia kena pi. Bisa buat tak? Bisa buat tak? Malah imam muda-muda ni tengok pakcik-pakcik cengih-cengih pula, jegir-jeluat, tak jadi ya. Slow lah, Allah Akbar. Pakcik sila betulkan saf, tumit duduk atas garisan ke apa ke. Kemudian kalau tak mau pi, dia kena, kalau depa tak mau buat, dia kena pi ambil seorang belakang mai depan, sila mai depan duk ni. Kadang-kadang orang tua ni nak suruh mai depan pun payah. Pelik semua. Tak, kalau ada masa ada satu kitab kami dah terjemah, iaitu karangan Imam Suyuti yang menceritakan tentang saf sembahyang. Bagaimana nak penuhkan saf, kelebihan saf, kurang saf, apa kurang, pahala kurang dan sebagainya. Nama kitab tu Bastul Kaffi fi Itmamis Saffi, karangan Imam Suyuti. Jadi saya bagi ustaz apa nama Anur suruh dia baca. Tuan-tuan tahu ada tempat saya tengok, dia tengok saf depan kosong. Kan? Dia sembahyang. Lepas tu kawah depan tu batai keluar. Dia nak pergi masuk depan tu tak reti. Tahu dia buat macam mana? Dia perbatai buat sembahyang, dia berjalan pergi tu takbiratul ihram ni. Sampai tu tak reti. Tu nak sembahyang hari. Tu sembahyang hari. Saf apa nama, jadi renggang, kan? Main tarawih, kan? Dia pun ba'al kalimah sallallahu sallam alaih. Rakaat ke berapa? Rakaat ke 8. Dia pun bangkit takbir Allahu akbar. Imam takbir, dia pun takbir Allahu akbar. Geng hak sembahyang 8 nak balik ya tidak? Geng sembahyang 8 balik saja, sah jadi apa? Sah dia cemok lah. Kiri kanan depan kosong. Dia nak pi
perapat daripada daripada kiri ke kanan pun tak reti. Tak boleh buat apa. Dia perbatal apa sembahyang, dia berjalan pergi takbiratul ihram ni. Tu orang mai sembahyang hari, yang tu jenis mai sembahyang tak mau mengaji. Sekian dibalungkan. Tak kita perhabis ni lagi saya ada benda nak ketiak ni. Berkenaan dengan buat soft, ingatkan saya berkenaan dengan buat soft. Tu pun berkelis pasal buat soft. Okey, bab imam, adakah wajib meniatkan jadi imam? Kita main lohok lagi. Imam lohok tu adakah dia wajib niat jadi imam? Tak wajib. Imam boleh niat usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dia sembahyang munfarid, dia sembahyang seorang. Orang lain yang niat ikut imam dapat pahala ikut imam, dia tak dapat pahala berjemaah. Sembahyang dia sah, sembahyang makmum pun sah. Okey. Tapi kalau sembahyang jemaat disyaratkan dia berniat jadi imam, ikut qaul yang sah. Pun ada qaul ujung-ujung kata tak niat pun tak apa, kerana niat jemaat tu dah terangkum niat berjemaah. Pula dah. Tu salah satu lagi tonton sikit pala. Jemaat dia kena niat imam. Makmum pula kalau niat ikut imam dapat pahala sah sembahyang. Makmum pula kalau tak niat ikut imam, salatnya sah selagi mana tak putih mualat. Dia tak niat ikut imam ni. Aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat, kena Allah Taala, Allahu akbar. Dia pun baca Fatihah. Baca Fatihah tak mau baca surah, duk tunggu imam rakaat. Dia tak niat ikut imam. Maka bila dia tunggu lama, yang memutuskan mualat, dia batal sembahyang. Batal sembahyang pasal apa? Batal putus mualat. Tapi kalau dia pun baca surah, baca Baqarah, baca Ali Imran apa semua, imam rakaat baru dia rakaat. Macam tu juga macam tahiyat. Dia dah habis tahiyat, patut dia bagi salam, tapi dia duduk tunggu. Tunggu apa? Imam baca tahiyat tak habis lagi. Imam baca tahiyat pula sambung dengan doa-doa apa semua. Maka dia baca sembahyang. Kalau putus mualat. Putus mualat ni adalah melebihi kadar membaca suratul Fatihah yang aghari, yang apa? Bacaan yang sederhana bagi ketika qiyam, i'tidal, dan melebihi bacaan tahiyat yang sekurang-kurang tahiyat bagi keadaan duduk ketika dia duduk. Lebih kadar tu dia tak berpindah kepada rukun yang seterusnya, maka batal sembahyang, iaitu putus mualat. Ini dalam bab rukun sembahyang. Taib, ada adab dalam bacaan. Wallahu alam. Kita kena montisat insya-Allah. Sekejap lagi kita sambung lagi. Tak banyak arah, banyak lagi. Ustaz putus setiap sampai muka surat apa Ustaz? 194. Muka surat apa? 194. Banyak orang. Jadi saya tak boleh berpoya-poya dengan masa. Kita berhenti dulu, kita sambung balik pukul 11 suku insya-Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.